Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Kerajaan beri jaminan jumlah pencen pesara penjawat awam tidak akan berkurangan. Menurut Perdana Menteri, kerajaan khususnya perbendaharaan membuat keputusan untuk menokok jumlah dianggap kurang itu supaya tidak kurang daripada pencen yang sepatutnya diterima. 27 Julai lepas, Datuk Seri Anwar selaku Menteri Keuangan memaklumkan kerajaan memutuskan pencen dan pencen terbitan bagi bulan Julai hingga Disember 2023 dibayar menggunakan amaun pencen asal. Ia selepas Mahkamah Persekutuan membatalkan pindaan Undang-Undang Pencen menjadikan pindaan kepada Akta Pelarasan Pencen pindaan 2013 itu tidak lagi terpakai kepada pesara kerajaan. Perdana Menteri mengingatkan semua anggota Kabinet termasuk yang baru dilantik mereka tiada tempoh untuk berbulan madu. Sebaliknya perlu terus menjalankan tugas menyelesaikan masalah rakyat. Datuk Seri Anwar berkata anggota Kabinet dan kerajaan juga dituntut untuk menoktahkan kemiskinan tegar, menguasai bidang-bidang penting, memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin kemakmuran negara. Keutamaan kini mesti lebih terarah dan pantas dalam usaha menterjemah cita dan nurani rakyat. JECOM kini diletakkan di bawah Kementerian Komunikasi selain bernama IPTAR, Jabatan Penerangan, FINAS, MCMC dan MyCreative Ventures. MDEC, Mainik Berhad dan Jabatan Perlindungan Data Pribadi pula dipindahkan ke Kementerian Digital. Menterinya berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS diarah menyediakan laporan mengenai status ketidakpatuhan pertubuhan termasuk terlibat dalam aktiviti haram. Tegas Menteri Dalam Negeri, ROS juga diarah melaksanakan pemantauan secara rawak terhadap pertubuhan berdaftar. Selain mengelak pertubuhan tersebut melanggar Akta Pertubuhan 1966, juga langkah berjaga-jaga sebarang aktiviti cuci duit dan kegiatan haram lain. Jumlah miskin tegar di Negeri Sembilan berjaya dikurangkan sehingga 923 orang setakat 12 Disember lepas. Angka itu berdasarkan sistem pangkalan data keluarga miskin IKASIH. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, ia merupakan satu penurunan yang baik apabila jumlah miskin tegar terdahulu mencatatkan 3,350 orang pada Februari lalu. Beliau optimis jumlah miskin tegar di negeri berkenaan dapat dinoktahkan hujung bulan ini. 809 kes demam denggi direkodkan minggu ke-49 di Perlis yang meningkat lebih 51% untuk tempoh sama tahun lalu. Exco Negeri berkata dari 3 hingga 9 Disember lepas, 8 kes baharu dilaporkan. Kuala Perlis catat kes tertinggi 169 kes, diikuti Titi Tinggi 155 kes, Utan Aji 117 kes dan Sena 83 kes. Kes COVID-19 di Negeri Sembilan dilapor meningkat kepada 542 kes untuk minggu ke-49. Menurut Menteri Besarnya, berdasarkan pemantauan kerajaan negeri, mereka dijangkiti setakat ini hanya mengalami gejala demam dan tiada kemasukan ke unit rawatan rapi. Justru orang ramai disaran memakai pelitup separuh muka, khususnya di tempat awam dan amalkan kawalan kendiri bagi mengelak dijangkiti. Pembinaan takungan air pinggiran sungai TAPS di Linggi berkapasiti 250 juta liter per hari dijangka bermula hujung tahun depan. Ia solusi jangka panjang bagi simpanan bekalan air mentah kepada Loji Rawatan Air Linggi LRA jika berlaku pencemaran di kawasan berkenaan pada masa akan datang. 10 Disember lepas, media melaporkan insiden pencemaran Sungai Linggi sehingga bekalan air terpaksa diputuskan sekaligus mencecaskan rutin harian penduduk sekitar. Lebih 100 pelajar orang asli di rancangan pengumpulan semula RPS Kuala Betis Blok A di Gua Musang, Kelantan terpaksa melalui 3 jambatan kayu balak yang uzur untuk berulang alik ke sekolah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Kampung Orang Asli RPS Kuala Betis berkata kesemua pelajar dari 9 kampung itu menjadikan jambatan tersebut sebagai laluan utama. Justru beliau berharap jambatan lebih kukuh dapat segera dibina bukan sahaja demi keselamatan nyawa pelajar, malah lebih 4,000 penduduk.
Jabatan Veterina Terengganu berjaya gagalkan cubaan seludup masuk 78 ekor kambing secara haram ke negara ini. Menurut Exco Negeri, kesemua haiwan ternakan yang diseludup dari negara jiran itu bernilai lebih RM100,000. Rampasan dibuat selepas curiga dengan sebuah lori berbungkus di sempadan Terengganu, Kelantan sebelum ditahan di Penarik Setiu. Hasil pemeriksaan mendapati haiwan ternakan yang diletakkan di dalam guni itu tiada sebarang dokumen dan permit perpindahan. Kambing berkenaan dipercayai dijual di pasaran tempatan dan Terengganu hanya dijadikan laluan transit. Di Negeri Sembilan, sebanyak 116,623 liter diesel disyaki bersubsidi dianggarkan lebih RM250,000 dirampas dalam 5 serbuan optiris di daerah Seremban dan Kuala Pilah. Pengarah KPDN Negeri memaklumkan 7 lelaki tempatan telah ditahan. Turut disita 2 buah lori tangki dengan anggaran keseluruhan nilai rampasan berjumlah lebih RM400,000. 1,561 unit bubu naga di sekitar perairan Pulau Pinang disita Jabatan Perikanan Negeri sejak awal tahun ini hingga 13 Disember. Ia dianggarkan bernilai lebih RM234,000. Turut disita 175 unit bubu naga dengan anggaran nilai RM26,250 bawah Seksyen 11-3-C iaitu menggunakan peralatan menangkap ikan tanpa kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah. 24 kru nelayan warga asing yang bertugas tanpa kebenaran sah turut ditahan sepanjang tempoh tersebut. Sejumlah 283 mesin Bitcoin, 438 bekalan sumber kuasa dan beberapa peralatan aktiviti melombong Bitcoin bagi tempoh 2021 sehingga November tahun ini dilupuskan. Pelupusan barang kes itu melibatkan 5 kes rampasan Bitcoin dengan anggaran nilai RM88,000. Proses pelupusan melibatkan kaedah hancur dan dilaksanakan oleh ejen dilantik Jabatan Alam Sekitar. 999 sekolah di Selangor terima peruntukan RM26.5 juta menerusi program Bantuan Sekolah Negeri Sekolah tahun ini. Bantuan merupakan inisiatif kerajaan negeri bagi membaik pulih infrastruktur sekolah ke arah penyediaan persekitaran lebih kondusif. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Pembangunan berkata daripada peruntukan itu RM178,000 telah disalur kepada 5 sekolah di Shah Alam. Yayasan Wakaf Malaysia YWM salur RM50,000 kepada Persatuan Kanser Network Canwork bagi membaik pulih dan pengubahsuaian di rumah Canwork di Damansara Utama, Petaling Jaya. Cek sumbangan telah diserah Ketua Pegawai Eksekutif YWM kepada Tengku Permaisuri Selangor selaku penaung rumah Canwork. Sumbangan YWM itu penting bagi memastikan fasiliti untuk pesakit kanser dan bekas pesakit terus berfungsi dengan baik. Ibu bapa dinasihat pantau anak-anak khususnya ketika mereka meningkat usia remaja. Raja Muda Kedah bertitah selain mengetahui aktiviti dilakukan anak-anak, ibu bapa perlu semak latar belakang rakan sebaya anak masing-masing. Ini kerana pergaulan anak-anak dengan rakan sebaya memberi pengaruh besar terhadap tingkah laku dan masa depan mereka. Membudayakan penerapan gaya hidup sihat menerusi pelbagai aktiviti sukan termasuk senam robik. Hasrat Kementerian Komunikasi itu bagi memastikan tahap kecergasan warga kementerian dapat dikekalkan. Ujar menterinya selain amalkan budaya sihat, aktiviti sedemikian dapat eratkan hubungan sesama kaki tangan kementerian. 4 sahabat meneruskan kembara berbasikal menerusi jalan darat bagi menunaikan fardu haji di Mekah tahun depan. Perjalanan sejauh 12,000 km yang bermula di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, Kepong pada 27 November lalu, kini tiba di Kompleks ICQS Padang Besar untuk menuju ke Bangkok. Konvoi berkenaan seterusnya bakal merentasi 5 negara termasuk India, Pakistan, Iran, Emirat Arab Bersatu dan seterusnya ke Arab Saudi. Usia emas bukan penghalang bagi mereka untuk mencapai misi berkenaan. Negara pengeluar minyak sawit perlu kekal tenang dan optimis pada tahun depan dan tidak bimbang untuk berhadapan dengan peraturan produk bebas penerbangan hutan Kesatuan Eropah EUDR yang berkuat kuasa pada 2025. Jelas Setiausaha Agung Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC. Mereka bersedia untuk berkongsi maklumat mengenai semua persediaan bawah pasukan petugas. Kesatuan Eropah EU mengumumkan pelaksanaan EUDR pada 6 Disember 2022 dan ia bagi menghalang penerbangan hutan akibat aktiviti pertanian.
RM10 juta diperuntuk di bawah skim pembiayaan perniagaan untuk bakal pesara dan veteran anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang terlibat industri agro makanan. Skim tersebut diperkenalkan hasil kolaborasi Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera Perhebat bersama Agrobank. Anggota yang berkelayakan berpeluang menikmati pembiayaan minimum berjumlah RM1,000. Perjanjian Perdagangan Sempadan BTA antara Malaysia dan Indonesia yang telah diperkemas dan ditambah baik dijangka memudah cara dan merancangkan lagi aktiviti ekonomi kedua-dua negara. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata, langkah tersebut menyumbang kepada peningkatan taraf sosioekonomi penduduk di kawasan sempadan Malaysia dan Indonesia di wilayah Borneo. Menurutnya, BTA yang telah diperkemas dan ditambah baik ditandatangani pada 8 Jun 2023 di Putrajaya. MEFCOM dijangka peningkatan hingga 58% trafik penumpang utara tahun ini. Ia berdasarkan rekod penumpang yang berkembang secara konsisten pada kadar pertumbuhan purata 7.6%. 69.9 juta penumpang dicatatkan setakat Oktober. Perkembangan konflik di Semenanjung Gaza, jumlah korban perang Palestin-Israel kini meningkat kepada 18,400 orang. Kementerian Kesihatan Palestin menyatakan jumlah itu termasuk 275 korban serangan ganas rejim di tebing barat sejak 9 Disember lalu. Kekejaman rejim Zionis berterusan dengan serangan udara bertalu-talu menyasarkan pelbagai kawasan di Semenanjung Gaza serta Han Yunis. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 8,000 penduduk di semenanjung wilayah itu hilang dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan akibat dibom tentera Zionis. Jelas pengarah pembekalan pertahanan awam di Gaza, wilayah yang terkepung di utara dan selatan Palestin, adalah kawasan yang paling ramai individu dilaporkan hilang. Angka korban kini mencecah 18,200. Sementara itu, puluhan penduduk di Han Yunis berjaya dikeluarkan dari runtuhan bangunan selepas musnah dalam serangan udara Tentera Negara Haram Israel. Menurut salah seorang mangsa yang terselamat, seramai 30 orang berada di dalam rumah tersebut. Daripada jumlah tersebut, 20 daripadanya adalah kanak-kanak. Masih berkaitan isu sama, syarikat pakaian sukan jenama Puma berhenti taja pasukan bola sepak negara Haram Israel pada 2024. Puma berdepan gesaan boikot susulan kerjasamanya dengan pasukan Persatuan Bola Sepak Israel. Gesaan itu semakin lantang selepas serangan kejam Zionis yang telah bunuh lebih 18,000 nyawa di Palestin. Indonesia meminta Pesuruhjaya Tinggi UNHCR gesa negara bawah Konvensyen Pelarian mempercepat penempatan semula pelarian Rohingya. Jelas Menteri Luar, isu itu perlu ditangani untuk elak beban tidak sepatutnya, terutama ke atas negara itu. Menurut data terbaru UNHCR, lebih 1,200 pelarian Rohingya tiba di Indonesia sejak November. Sekurang-kurangnya 300 daripadanya tiba di Aceh dalam tempoh seminggu lalu. Di China, sesi persekolahan di Beijing ditangguhkan susulan ramalan salji tebal gelombang kedua bakal melanda. Suruhanjaya Pendidikan Perbandaran Beijing memutuskan untuk melaksanakan sesi pembelajaran di rumah buat sementara waktu bermula semalam. Ia selepas pihak berkuasa meteorologi bandar itu mengeluarkan amaran jingga berkaitan ribut salji pada Selasa. Selain itu, penyambungan kelas secara bersemuka akan dimaklumkan kemudian. Salji tebal pusingan pertama bagi musim sejuk kali ini telah melanda Beijing pada Ahad hingga Isnin. Kualiti udara di beberapa daerah di Thailand termasuk Bangkok kini mencapai tahap tidak sihat. Jabatan Perkhidmatan Perubatan Negara itu berkata kualiti udara berada pada tahap merah. Situasi itu menjejaskan kesihatan orang ramai terutama bagi golongan warga emas, kanak-kanak dan mereka yang mengalami komplikasi kesihatan. Penduduk juga dinasihat menutup pintu dan tingkap serta menggunakan penapis udara bagi mengurangkan tahap habuk di dalam rumah. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara Palestin, pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.